Halo, sama aja. Halo, selamat sejahtera semua. Kelas kita akan mula tepat pukul 4 . Kelas kita akan mula tepat pukul 4. Sabar je. Okey, kalau nak tengok balik recording semua akan ada lah esok dan seterusnya. Alright. Halo. Okey, sabar jap. Okey. Minum air jap. Sekejap. Halo. Kelas akan mula tepat pukul 4. Kita sabar sekejap, tunggu sekejap. Alright. Okey. Mungkin tak banyak student hari ni. Alright. Okey, halo. Halo Aci. Okey. Form 4 bab 5 . Hai TG. Hai. Okey, sabar jap. Hai. Okey. Kita mula tepat pukul 4 . Nanti kalau ada apa-apa soalan ataupun apa-apa nak ditanya, korang type je dalam komen. Okey. Korang type je dalam komen. Nanti kalau saya nampak, saya akan balas soalan kamu lah. Alright. Okey. Bab 5 . Bab 5. Jadi bagi korang rasa bab 5 ni senang ke susah guys? Korang rasa senang ke susah? Bab 5. Right. Hai semua. Halo Ajak. Right. Okay, halo semua. Okay. Tepat pukul 4 kita start . Kita tunggu sekejap sebab ada student yang masih tengah tunggu. Okay, ikatan hidrogen confuse sikit. Alright. Okay. Jadi bab ni sebenarnya dia tentang ikatan sajalah, dan kamu kena tahu ikatan dia macam mana terbentuk. Alright. Okay. Ikatan hidrogen . Ikatan hidrogen, ikatan logam, okay, ikatan kovalent, ikatan apa tu? Ikatan satu lagi, ikatan ionik kan. Okay, jom. Dan satu lagi adalah ikatan datif. Halo, hai. Okay. TikToks. Okay, jom. Okay. Sabar jap. Nanti kita mula. Right. Ish. Oi, kenapa ? Sekejap . Oh, dia hilang . Sabar je . Tengok apa masalah dia. Okay, boleh nampak tak? Sekejap . Tadi dia hilang tiba-tiba. Okay, alright. Halo semua. Okay, jom kita mula sekarang lah. Okay. Jadi seperti biasa, bila kita tengok soalan, saya akan terangkan sedikit sebanyak tentang teori dulu, baru kita masuk kepada soalan. Alright, jom. Jadi bila kamu tengok ni, tengok gambar ni, kamu tahu dia nak tanya pasal ikatan ionik, okay, dengan ikatan kovalent. Jom. Jadi macam mana,
soalan pertama, okey, bila kita macam mana kita nak tahu dia adalah ikatan covalent ataupun ikatan ionik. Okey, kalau kamu tengok dia ada charge. Ada charge, ini confirm ikatan ionik. Dan ini confirm ikatan covalent. Sebab apa? Sebab mereka berkongsi. Kalau dalam ikatan covalent, okey, dia punya petala akan bertindih. Okey, petala dia akan bertindih untuk berkongsi elektron lah. Di mana yang atas ni, mereka yang positif charge, yang bercharge positif, mereka derma elektron, dan charge negatif, mereka menerima elektron. Tapi persoalannya kebanyakan student tak tahu. Bila kita tengok unsur-unsur tersebut, macam mana kita tahu dia akan mengalami ikatan covalent ataupun ikatan ionik. Itu yang selalunya student confused lah. Dia tak tahu, yang mana? Jom kita tengok. Okey, jom kita tengok . Jadi, mula-mula seperti yang selalu saya kata, okey, kamu untuk membezakan ikatan ionik dengan ikatan covalent, kamu kena tahu satu benda, iaitu kamu kena erti bezakan adakah dia logam atau bukan logam. Mari, saya nak tanya student-student yang ada dekat sini, okey, macam mana kita nak bezakan dia logam ataupun bukan logam? Guys, macam mana kita nak bezakan logam atau bukan logam? Ke korang tak tahu? Ikut grup. Yes. Yang paling senang adalah ikut grup ataupun kamu rujuk kepada jadual berkala lah. Okey, tapi kalau masa exam, ikut grup lah senang. Okey, biasanya kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13 mereka adalah logam. Jadi kumpulan 5, 6, 7 biasanya mereka adalah bukan logam. Jadi benda pertama kamu kena tahu, okey, yang ni. Tapi hidrogen, walaupun hidrogen dalam kumpulan 1, hidrogen bukan logam. Ini kamu kena alert. Okey, dalam kes-kes tertentu dalam kimia, bila kamu tengok satu statement, kamu mesti tahu pengecualiannya. Jadi, okey, dalam kumpulan 1, H plus unsur hidrogen, dia bukan logam. Okey, dia bukan logam . Yang lain, okey, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13, okey, kesemuanya logam lah. Okey, jadi bila kita tengok unsur tu, okey, kita buat apa? Okey, contohlah, kamu tahu dia punya bilangan proton. Okey, kamu tuliskan. Okey, kamu nyatakan dia punya susunan elektron. Contohnya, dia ada 19 proton, bilangan proton dan bilangan elektron. Macam mana kamu nak tahu dia logam ke bukan? Kamu tulis, okey, tulis keluar dia punya susunan elektron, iaitu 2.8 berapa? 8.1. Jadi dia ni kumpulan berapa? Dia kumpulan 1, kan? Sebab elektron valence dia adalah tinggal 1. Jadi dia kumpulan 1. Jadi dengan jelas kita tahu dia adalah logam. Okey. Kalau dia bagi tahu, contohnya dia ada 17 bilangan proton ataupun bilangan elektron, kita tahu dia punya susunan elektron adalah 2.8.7. Kerana 7 ni, okey, adalah elektron valence dia, maka kita tahu dia kumpulan 7, maka kita dengan jelas, okey, kita tahu dia adalah bukan logam. Okey, dekat sini faham ? Dekat sini faham. Okey, ini untuk membantu korang tahu bahasa dia punya tu lah. Okey, jadi dan satu benda lagi, biasanya ion positif dia adalah logam lah, kecuali hidrogen. Okey, ion positif biasanya dia adalah logam. Ion yang bercharge negatif dia adalah bukan logam. Okey, secara generalnya. Alright. Dan sekarang kita nak tahu, okey, ikatan ionik
biasanya ikatan, bukan biasanya, sememangnya untuk ikatan ionik, dia kena logam dengan bukan logam. Baru boleh jadi ikatan ionik. Untuk ikatan covalent, dia mesti bukan logam. Apa? Apa benda bukan kumpulan 17? Kumpulan 17 lah. 17, 16 dengan 15. Alright? Ya. Yeah. Okay. Jadi, untuk ikatan covalent, dia mesti bukan logam bergabung dengan bukan logam. Alright? Alright. Baru dia boleh. Jadi, benda pertama kamu kena tentukanlah dia logam ke bukan logam. Okay? Contohnya, sekarang dia beri kamu 2 unsur. Okay? Dia beri 3 unsur lah. Dia ada Na. Okay? Okay, tak apa. Kita beri unsur ni ada X, Y dengan Z. Okay, biasanya soalan tentang macam ni kan. X, Y dengan Z. Dia bagi tahu dalam bentuk piawai. Okay, piawai. Okay, jadi dalam bentuk piawai, contohnya dia bagi tahu lah. Okay, dia ada 17. Okay, dia ada 17 bilangan proton. Bawah tu bilangan proton. Ini ada 11. Ini ada 18. 18. Dia biasanya soalan dia akan tanya, siapa bergabung dengan siapa akan terbentuknya molekul. Okey, kita kena tahu bahan yang terbentuk molekul, okey, kita panggil bahan, okey, molekul. Okey, molekul terbentuk daripada ikatan covalent. Okey, yang ikatan ionik kita panggil ion lah, okey. Jadi X, Y, Z, siapa bergabung dengan siapa akan menjadi, saya record, okey, saya record. Siapa akan jadi molekul, guys? Saya record, recording akan dipost esok. Alright, boleh? Jadi untuk ikatan covalent, kita kena ambil bahan bukan logam gabung dengan bukan logam. Jadi ini 2.8.8.7, ini 2.8.8.1, terlebih. 0.1, ini 2.8.8. Jadi kita tahu ini adalah logam, ini bukan logam. Okey, ini bukan logam, tapi dia dah stabil. Dia tak akan bergabung dengan orang lain dah. Z dah stabil, dia tak akan bergabung dengan orang lain. Maka, kalau nak membentuk molekul, kita hanya boleh ambil yang bukan logam gabung dengan bukan logam. Salah. Okey, kalau kita nak membentuk molekul, dia mesti bukan logam gabung dengan bukan logam. Dan dekat sini kita tak ada pilihan lain, kita hanya ada X, iaitu bukan logam. Jadi dia akan membentuk X squared. Okey, X squared. Alright, macam tadi saya cakap, biasanya dia logam, dia datang daripada kumpulan 1, 2 dan 13. Kecuali hidrogen. Okey, kecuali hidrogen. Kalau dia bukan logam, biasanya dia datang daripada kumpulan 15, 16 dan 17. Boleh, Nasrullah? Boleh faham? Okey, sebab ni kumpulan 17, ini kumpulan 1, ini kumpulan 8. Alright. Jadi kalau dia nak membentuk ion, yes, kalau dia nak membentuk ion, okey, siapa tu? Dia adalah betul lah, nama dia adalah ubi. Okey, ubi. Ubi betul. Tapi ubi kena ingat, okey. Ubi kena ingat, okey, bahawa okey, logam, bila kamu tulis ion, okey, bila kamu tulis ion, kamu kena mula dengan apa? Okey, sabar dulu, nanti saya habiskan dulu. Kamu kena mula dengan ion positif. Kamu tak boleh tulis ion negatif dulu. Okey, jadi adalah YX. Okey, jadi adalah YX. Kamu nak ulang bahagian mana? Di Shika. Okey, Shika, kamu nak ulang bahagian mana? Jadi, Y dia membentuk, okey, sebab dia tinggal satu, dia akan
nanti dia akan buang satu elektron. Dan X dia akan buang satu elektron. Dia akan menerima satu elektron, maka mereka menjadi X, Y, X. Macam mana kena pasti logam dan bukan logam? Kalau kamu rujuk kepada bilangan proton dia, kamu akan tahu susunan elektron. Bila kamu tahu susunan elektron dia, kamu tahu berdasarkan elektron valence, kamu tahu dia kumpulan mana, kan? Kumpulan mana? Sabar, satu-satu soalan. Kumpulan mana? Jadi bila kamu tahu dia daripada kumpulan mana, kumpulan 1, 2, 13 biasanya dia adalah logam. Kumpulan 15, 16, 17 dia bukan logam. Boleh? Shika boleh faham? Lepas tu ada siapa tu dia tanya watermelon. Kumpulan 8 logam ke bukan logam? Kumpulan yang dekat tengah-tengah tu, kumpulan 3 hingga kumpulan 12, mereka adalah unsur peralihan. Sebenarnya mereka adalah logam lah. Mereka adalah logam. Tapi kes mereka adalah spesifik sikit. Yang korang belajar dalam SPM, biasanya kita fokus dalam unsur pertama hingga unsur nombor proton 1 hingga unsur nombor proton 20. Sebab lepas unsur proton 20, iaitu lepas kalsium, dia punya ciri-ciri sungguh pelik. Biasanya kalau kamu ambil khususnya dalam kimia, kamu akan belajar lebih banyak lah, di mana lebih confusing. Jadi kamu jangan tengok yang belakang-belakang dulu, nanti sangat confusing. Boleh? Watermelon. Kalau cation dan anion bergabung, dia jadi molekul. Cation dengan anion bergabung, dia akan jadi ion. Mereka dah ion dah. Cation adalah ion positif, anion adalah ion negatif. Bila mereka gabung, mereka akan jadi ion. Boleh? Koko? Boleh faham, Koko? Jadi bila kita tengok, ini adalah asas dia untuk membezakan yang mana ion, mana covalent. Alright. Jadi kita masuk kepada soalan. Jadi sekarang saya nak bagi latihan sedikit sebab ramai tak tahu, kita buat. Saya bagi beberapa contoh, cuba korang decide adakah dia molekul ataupun ion. Dah banyak kali lah saya buat benda ni, tapi selalunya ada student yang tak erti. Tapi kamu kena tahu hidrogen, walaupun hidrogen kumpulan 1, dia bukan logam. Dia special case. Jom kita tengok. Cuba beritahu yang mana ion, yang mana molekul. Yang pertama NaOH. MgO. Saya nak apa? CO2. Sabar dulu SO2. Cl4. Tetrachlorometana. Alright, dengan CaCO3. Alright, copper sulfate. Cuba buat. Cuba label yang mana ion, yang mana bukan ion. Ini sangat penting. Sebelum masuk bab ni, kamu kena tahu. Nanti saya akan terangkan yang lain. Sabar dulu. Saya bagi masa sedikit, korang buat. 2 minit. 2 minit. Nanti kita teruskan. Alright. Yang ni kira senang lah. Senang, soalan-soalan senang, jangan kasih dia terlepas. Alright. Kalau dah siap, tulis done. Kalau dah siap, tulis done, saya teruskan. Jadi biasanya kalau kamu masih form 4, kamu kena rujuk. Kamu rujuklah kamu punya, apa kita panggil, jadual berkala lah. Lebih baik, lebih senang. Alright. Nanti kamu dah confirm, kamu baru dah biasalah. Syira dah. Ion NaOH MgO. Jom, saya guna warna lah.
ion merah. Okey, jadi kita tengok. Alright, ya betul. Ini ion, ini ion, ini ion, ini ion. Ya betul. Okey, yang lain semua molekul lah. Jadi bila molekul dia adalah berkongsi elektron. Okey, kalau adalah ion, satu menderma elektron, satu menerima elektron. Perkataan yang kamu guna mesti spesifik. Kalau tidak, kadang-kadang dia cikgu tak nak bagi markah. Perkataan yang kamu guna kena spesifik. Alright, jom. Okey, dah erti beza kan? Kita tengok soalan lah. Okey. Korang tahu tak apa beza terbesar antara ikatan, macam mana nak kena? Ni dah ajar. Ikatan, okey, ion dia adalah logam bergabung dengan bukan logam. Molekul ataupun ikatan kovalent, mereka dia ada gabungan unsur bukan logam dengan unsur bukan logam. Tishira? Boleh faham Tishira? Kalau bukan logam, kamu tengok karbon bukan logam, O2 bukan logam, mereka bergabung, dia jadi molekul. Karbon bukan logam, klorin bukan logam, mereka bergabung, dia jadi molekul. Yang ni logam, yang ni bukan logam, yang ni logam, yang ni bukan logam. Boleh faham, Tishira? Kena banyak tengoklah jadual berkala supaya kamu biasakan diri. Okey, boleh, Tishira? Jadi, bila kita tengok soalan seterusnya, okey, Tishira pelajar form 4 ataupun form 5? Nak tahu sekejap? Okey. Jadi, apa beza ikatan ion, ikatan kovalent dengan ikatan datif, ikatan hidrogen dengan ikatan datif? Okey, tak apa. Ada masa lagi. Okey, ada masa lagi. Jangan give up. Okey, jom kita tengok ikatan ion, ikatan kovalent. Okey, ini yang selalu student confuse. Okey, ikatan hidrogen. Tertulis yang bahasa Inggeris. Ikatan hidrogen, ikatan datif dengan ikatan apa? Satu lagi. Logam. Okey. Kamu kena faham ikatan ion dengan ikatan kovalent, dia adalah dalam sesuatu sebatian. Okey, apa maksud dalam sesuatu sebatian? Cuba kamu tengok okey, ikatan hidrogen, ikatan datif, ikatan ion dengan lagi satu kita panggil daya tarikan. Dekat bab 4, korang selalu dengar daya tarikan. Okey, sebelum ni saya pernah ajar, okey, dalam bab 4. Kalau kamu tak masuk kelas bab 4, boleh tengok recording dekat YouTube. Ikatan ion dengan ikatan kovalent, dia adalah dalam sesuatu sebatian. Contoh CO2, ikatan kovalent adalah dalam CO2, iaitu antara unsur karbon dengan oksigen. Ikatan ion adalah antara Na. Kita ambil MgO lah, lebih senang. Antara Mg dengan O2 negatif, antara mereka. Dah start dalam 20 minit macam tu. Okey. Jadi kamu kena tahu ikatan ion dengan ikatan kovalent adalah dalam sebatian tersebut. Tapi bila kamu tengok ikatan-ikatan yang lain, ikatan hidrogen, ikatan datif, ikatan logam, okey, dia adalah tentang apa? Dia adalah tentang satu sebatian dengan satu sebatian yang lain. Contohnya ikatan hidrogen, dia adalah antara H2O dengan H2O. Ini satu sebatian, ini satu sebatian yang lain. Ikatan hidrogen adalah antara mereka. Ikatan datif juga sama. Okey, ikatan datif nanti saya akan terangkan, kes dia special sikit. Ikatan logam adalah dia adalah ikatan antara unsur logam dengan unsur logam. Contoh Mg dengan Mg. Okey, Mg tulin dengan Mg tulin. Okey.
Dia bukan sebatian. Alright. Daya tarikan juga sama. Okey, kalau dalam bab 4, kita kena tahu dan jelas bahawa daya tarikan adalah antara contohnya molekul dengan molekul. CO2 dengan CO2 itu kita panggil daya tarikan. Dalam satu sebatian ini adalah CO2 juga, ini kita panggil ikatan kovalen. Ada soalan nak tanya tak? Sabar jap. Saya nak jelaskan supaya korang jelas apa yang korang belajar dulu. Basic dulu. Boleh faham? Guys, ada soalan nak ditanya? Tak ada. Boleh faham? Kalau ada soalan, korang type dekat chat dekat chat supaya saya boleh balas. Tak ada? Faham? Tak ada soalan. Daya tarikan CO2 dengan CO2. Daya tarikan antara CO2 dengan CO2 dalam bab 4 kita gelar apa? Kita panggil daya tarikan van der Waal. Betul. Van der Waal, daya tarikan van der Waal ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil van der Waal force of attraction adalah antara molekul dengan molekul, bukan dalam molekul tersebut. Yes. Ada juga buku yang guna weak force of attraction. Yes. Alright. Bagus. Jom. Jadi kita tengok. Apa tujuan sesuatu atom menderma elektron? Tak kisah dalam bab ni, tak kisah dia menderma elektron ataupun dia menerima elektron ataupun dia berkongsi elektron, tujuan mereka adalah sama untuk mencapai kestabilan. Tujuan mereka sama je, untuk mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Dalam pemahaman kamu boleh ingatlah stabil, tapi kamu kena jawab ni. Ini untuk van der Waal. Bukan. Bukan. Daya tarikan van der Waal, guys. Ini yang saya nampak, daun sadari, alright. Yang ni daya tarikan antara sebatian dengan sebatian, dia akan efek takat lebur takat didik. Dia akan efek takat lebur takat didik. Ikatan ion, ikatan kovalen dia antara dalam molekul tersebut. Alright. Ikatan ion, ikatan kovalen untuk mencapai kestabilan. Alright. Yang ni ikatan hidrogen, ikatan datif, ikatan logam. Daya tarikan ini akan efek takat lebur takat didik. Beza. Jadi kamu kena tahu yang ni dia bertujuan untuk menderma elektron. Sesiapa yang nak antara molekul dengan molekul. Antara molekul dengan molekul. Daun. Boleh faham? Ke tak boleh? Daya tarikan van der Waal untuk antara molekul dengan molekul. Alright. Tuliskan formula kimia bagi sebatian A. Senang je. Macam mana kamu nak tahu? Formula kimia kamu tengoklah. Kita kena tulis apa dulu? Sabar dulu FON. Hidrogen kalau selain van der Waal. Nanti dulu. Soalan yang bagus. Kita kena tulis yang positif dulu. Jadi kita ada M yang ion positif, kita tulis cat ion dulu, bukan anion. Anion adalah ion negatif, cat ion adalah ion positif. Kita kena tulis yang positif dulu. Kita ada M ada 2 sampai ada N. Boleh Koko? Dari tarikan hidrogen kalau selain ya. Ya, betul. Muhammad Mustafa. Yes. Kamu adalah betul. Untuk molekul dengan molekul, daya tarikan van der Waal adalah asasnya. VAN, bukan one. Bukan chef one. Dia WAN, VAN. Ya, betul.
antara molekul dengan molekul semestinya ada daya tarikan van der Waals, tapi ini ikatan hidrogen, ikatan datif adalah extra. Sebab tu dalam fizik kamu tahu kan, dalam air dia punya takat didih lebih tinggi daripada molekul-molekul lain. Okay, dia dapat serap banyak haba. Sebab apa? Sebab dia ada ikatan hidrogen, di mana molekul-molekul lain tak ada. Molekul-molekul lain kalau dalam suhu 25 darjah, biasanya mereka dah jadi gas. Okay, biasanya mereka dah jadi gas. Tapi sebab air ada daya tarikan ekstra antara molekulnya, iaitu ikatan hidrogen, jadi dia lebih kuat. Jadi lebih banyak haba yang diperlukan untuk memutuskan daya tarikan tersebut. Boleh faham, Muhammad? Muhammad Mustafa. Terjawab tak soalan kamu, Muhammad? Okey, faham Jadi apakah jenis ikatan yang terbentuk dalam sebatian B? Jika kalau kamu tengok dia punya petala bertindih confirm dia adalah ikatan covalent. Ini kita panggil ikatan covalent, okey, ganda dua, ikatan covalent ganda dua, sebab dia ada dua pasang elektron. Okey, tapi kalau hari ini, okey, hari ini saya nak terangkan sekali lagi tadi untuk soalan siapa tu, Daun. Kalau saya ada PQ2, saya ada satu PQ2 dengan satu lagi PQ2, antara mereka, apakah tarikan antara mereka? Kita panggil daya tarikan van der Waals. Tapi dalam P dengan Q, kita dalam sebatian P dengan Q tu, kita panggil ikatan covalent. Ini ikatan covalent. Boleh faham? Daya tarikan van der Waals, dia kuat ataupun lemah bergantung kepada saiz molekul tersebut. Kalau molekul tersebut saiznya sungguh besar, dia punya daya tarikan van der Waals jadi kuat. Okey, faham? Boleh lebih jelas pasal bahagian ni? Boleh? Okey. Antara molekul. Daya tarikan van der Waals antara molekul. Itulah. Bila korang kan, semestinya kalau saya nampak soalan macam ni, semestinya bila korang belajar kimia daripada bab 2, bab 3, ada recording bab sebelum ni. Kamu tak faham. Okey, sebenarnya bila kamu belajar satu bab yang baru, sila pergi tengok dengan jelas dia punya definasi. Fahamkan definisi dia, kamu akan tahu sebenarnya tak susah. Okey, tak susah. Jadi okey. Sebatian dengan molekul berbeza. Sebatian termasuk, kalau kita cakap sebatian, dia termasuk ion, termasuk molekul. Okey, termasuk ion, termasuk molekul. Jadi perkataan daya van der Waals hanya untuk molekul. Alright. Kamu type je nama saya Ciku Hao. Okey. Kalau nak tengok Ciku Hao, ataupun korang boleh pergi grup tally. Grup tally saya, semua benda ada dekat sana. Okey, pergi grup tally saya, recording ada, latihan-latihan, okey, PDF semua ada dekat sana. Alright. Pergi dekat sini, cari SPM Physics ada satu S underscore 23. SPM Physics underscore 23. Boleh? Semua latihan form 4, okey, latihan form 4 yang telah disusun mengikut bab, okey, saya dah buat, okey, dah dalam tu, okey, mengikut trial tahun ni. Okey, kalau kamu nak buat, pergi sana, download je dan buat. Okey, kalau kamu dah hebat lah, kamu boleh buat sendiri. Okey, tak payah tunggu saya ajar. Okey, alright, jom. Jadi kamu tengok okey, sebatian Q, susunan elektron bagi atom Q. Bila kamu tengok susunan elektron bagi atom Q, kamu kena tengoklah yang mana dia punya. Yang bulatan ni adalah dia punya. Okey, maka untuk Q, disebabkan dia ada covalent, kamu kira je
2.6. Alright, 2.6. Jadi untuk sebatian B, ikatan adalah ikatan kovalent. Okey. Sebatian yang manakah larut dalam pelarut organik. Okey. Bila kamu tengok soalan macam ni, kamu kena dalam pemikiran kamu kena tahu molekul larut dalam pelarut organik, ion larut dalam air. Okey, ion larut dalam air, molekul larut dalam organik. Jadi siapa yang larut? Sebatian B. Okey. Satu soalan saya nak tanya student-student dekat sini, adakah larut dengan mengayon sama? Adakah larut dengan mengayon sama, guys? Sama ataupun tidak? Okey. Kalau kamu faham bab 6, okey, tak sama okey, tak sama, okey. Tak sama Contoh pelarut organik. Banyak contoh pelarut organik. Contohnya tadi kita ada dengar tetrachloromethin, okey, CCl4, okey, CCl4, CH4, metana, okey, metana. Banyak pelarut organik, okey. Bukan air lah. Yang bukan air biasanya dia adalah pelarut organik. Okey, boleh? In the rain. Alright. Mengayon, perkataan mengayon biasanya untuk ion, bila ion letak dalam air, dia akan menjadi ion. Okey. Untuk larut, okey, larut dia tak semestinya akan jadi ion. Contohnya, kita ada PQ2. Okey, kita tengok M2N, okey, dengan PQ2. Bila kamu letak M2M dalam air, apa akan berlaku? Dia akan jadi M plus dengan N2 negatif. Dia menjadi ion. Sebab tu kita guna perkataan mengayon. Okey, ini PQ squared, dia larut dalam pelarut organik. Sabar dulu, okey. Bila kamu letak dalam, apa maksud larut? Dia tak akan menjadi mendakan. Kamu tak akan jumpa PQ2 dekat bawah, PQ2 dekat bawah. Bila dia larut, kamu akan nampak dia bergabung. Okey, dia akan dengan contohlah dengan pelarut organik tersebut, mereka bergaul dengan gembira. Okey, dia akan bergaul dengan gembira. Tapi dia takkan jadi P plus, Q negatif, takkan. Dia takkan jadi ion. Macam mana nak tahu sebatian B tu molekul? Sebab dia punya petala bertindih. Bila dia punya petala bertindih, okey, dia bermaksud dia berkongsi elektron. Faham? Yang atas tu nampak dia ada charge. Maksudnya dia ada orang menerima elektron, ada orang menerima elektron. Sebab tu dia ada charge. Boleh faham? Watermelon? Watermelon. Okey. Jadi kita tengok soalan kedua. Tengok lagi. Yang ni watermelon, yang ni ion ke? Cuba tengok. Yang ni ion ke molekul? Dalam kimia, dia banyak soalan-soalan tricky. Ini ada ion. Nampak tak? Dia punya petala tak bertindih. Jadi dia adalah ion. Satu charge positif, satu charge negatif. Mereka adalah ion. Okay? Alright. Jadi apakah jenis ikatan? Yang ada charge, kita confirm tahu dia adalah ikatan kovalent. Kalau ion 2+, elektron valentnya adalah 2, ikut yang asal. Okey, soalan yang sungguh bagus. Inderain telah tanya satu soalan yang sungguh bagus, di mana selalu student buat salah. Okey, sabar dulu Nyatakan jenis kimia dalam natrium. Okey, ini adalah ikatan ion. Okey.
kita ambil contoh yang ni. Okay, guys. Okay, Indra dah tanya soalan yang bagus. Nyatakan susunan elektron bagi atom Na dengan ion Na. Adakah jawapan mereka akan sama ataupun tidak? Adakah jawapan mereka akan sama ataupun tidak? Lain Atom Na adalah yang asalnya, yang sebelum dia menjadi atom. Oh, dah lama tak jumpa atom man. Okay, yes. Jadi atom Na kamu kena ambil 2.8.1. Tapi ion Na ialah susunan elektron yang dia jadi ion, iaitu 2.8. Boleh faham? Jadi bila kamu tengok soalan, kamu kena berhati-hati. Terjawab tak soalan tadi siapa yang tanya? In the rain. Boleh? Kamu kena tengok dia guna perkataan atom ataupun ion. Okay, in the rain. Kamu kena jadi, bila kamu jawab kertas soalan, kamu kena jadi seorang yang teliti lah. Tak kira dalam fizik ataupun kimia. Okay, bio saya no comment lah. Okay, bio saya no comment. Sebab bio terlalu susah. Okay, alright. Jadi kita tengok, terangkan bagaimana ikatan 3A terbentuk. Okay, alright. Bagaimanakah ikatan ion terbentuk? Kamu kena tahu, mereka terbentuk melalui perkataan tu. Okay, kalau kita guna perkataan ini adalah ion. Jadi seseorang mendema, satu orang menerima. Okay, dah setengah jam dah. Satu orang mendema, satu orang menerima. Kita dalam conclude dalam satu perkataan. Conclude dalam satu perkataan kita panggil pemindahan elektron. Selalu dalam objektif dia tak guna mendema ataupun menerima, dia guna pemindahan elektron. Okey, Mustafa. Okey. Ikatan ion terbentuk melalui pemindahan elektron. Alright. Sebab ini satu markah je. Kalau dalam, kalau jawapan Mustafa, kalau kamu jawab dalam soalan esei yang lebih banyak markah, dan betul jugalah. Alright. Ikatan ion terbentuk melalui pemindahan elektron. Okey, kalau untuk molekul kita guna perkongsian elektron lah. Okey, natrium bertindak balas dengan furan. Okey, benda ni kelas lepas saya pun dah beritahu furan. Selalu student buat salah dekat sini. Okey, natrium tambah furan. Ada student buat macam ni lah. Dia jadi NaF. Adakah jawapan saya betul ataupun salah? Dapat 2 markah, 1 markah ataupun kosong. Kosong Okey, sentiasa ingat gas fluorine, chlorine, iodine, oksigen, hidrogen, kesemuanya datang secara duatom. Maka kamu kena tulis 2. Okey. Kamu sekarang ni semua hasil dan bahan dah betul. Kamu ada 1 markah. Lepas kamu seimbang, kamu akan dapat markah kedua. Sini seimbang, sini seimbang. Saya dapat 2 markah. Boleh? N2T. Okey, ya betul. Okey, apa yang F kamu tak boleh dekat atas F2, 2 tu dekat bawah. Okey, dah betul. Biasanya kamu nampak soalan persamaan kimia akan diikuti dengan soalan pengiraan. Akan diikuti dengan soalan pengiraan. Kalau pengiraan kamu tak hebat, kalau persamaan kimia kamu salah, biasanya soalan pengiraan kamu akan salah juga. Okey, jadi mesti belajar ini dulu baru belajar ini. Alright? Jom. Jadi soalan pengiraan, siapa rasa susah?
Boleh beritahu dekat komen siapa rasa susah. Tulis saya. Saya nak tengok banyak tak yang rasa pengiraan dalam kimia susah. Saya. Okey, lagi tak ada dah. Lain student okey ah. Banyak ah. Banyak juga ah. Saya. Okey. Kimia ke sains? Kimia. Okey, tajuk ini kimia. Okey. Ramai juga. Nanti saya akan senang cari mo je. Ya. Senang je. Okey. Ada. Minggu depan exam amali. Ada tips tak jawapan definasi secara operasi? Okey. Untuk soalan definasi secara operasi, kamu mesti relate. Definasi secara operasi, kamu mesti relate dengan apa? Mesti relate dengan penoleh ubah malah, penoleh ubah malah, penoleh ubah manipulasi dengan penoleh ubah responding. Okay, mesti relate tu. Kamu mesti tengok beberapa contoh definasi operasi macam mana dia relate. Okay, yes, what you do, what you see. Yeah, what you do, what you see sebenarnya relate dengan yang mana satu kena darat, yang mana satu bahagi. Okay. Jom kita tengok soalan pengiraan. Jadi soalan pengiraan sebenarnya biasanya ada 4 hingga 5 formula. Bilangan, okey. Catat bilangan mol sama dengan, kalau soalan bagi jisim, kamu nak cari bilangan mol, kamu kena bahagi dengan jisim molar. Saya tak dapat kena pasti. Is there any chance for me to get A in my SPM, my trial 49 only? Okay. Satu cadangan kepada pelajar-pelajar. Okay. Korang jangan fikir soalan itu buat setakat mana yang boleh. You try your best. Kamu ada 2 bulan. You try your best supaya kamu tak menyesal. Jangan tanya soalan tu. Okay. Bila kamu buat, kamu stres, kamu menangis, tetap buat soalan. Okay. Tetap try buat soalan. Jangan fikir banyak sangat. Okay. Bila kamu fikir banyak sangat, okay, kamu stres, lagi tak masuk. Kamu kekalkan, okay, dalam lain kali tak kira dalam hidup kamu, okay, tak kira dalam form 6 ke apa, matrikulasi, universiti, okay, jangan fikir banyak sangat, buat. Bila kamu rasa down ke apa, kamu ambil pen, buat kerja kamu. Teruskan kerja kamu. Jangan fikir. Okay. Nanti lagi stres, lagi susah kamu nak terima. Okay. Sebelum ni, saya boleh kongsi, okay, dalam keadaan saya, kesemua dalam PMR hingga SPM, dulu kita ada PMR, okay, hingga SPM, saya rasa tak susah. Tapi bila sampai form 6, saya rasa susah. Okay, saya ambil form 6. Tapi saya tetap buatlah, okay. Saya ingat lagi masa form 6 saya sambil buat matematik dia, matematik T kita panggil, sambil menangis. Kerana susah sangat. Di mana saya buat, saya rasa nak muntah, tapi saya tetap buatlah, okay. Jangan give up. Ada masa lagi, jangan fikir banyak sangat, buat. Alright. Bila kamu ambil form 6, kamu akan tahu form 6 soalan dia kadang-kadang susah sangat dalam matematik. Okay. Bilangan mol sama dengan isi padu bahagi isi padu molar. Bilangan mol juga sama dengan, tengok yang atas mesti jisim ataupun isi padu, bawah mesti molar. Macam yang molar ni datang dari mana? Molar ni biasanya soalan dia bagi. Okay. Lepas tu ada lagi apa? Bilangan zarah bahagi Avogadro. Lagi ada bilangan mol sama dengan MV bahagi 1000. Okay. Soalan bab-bab depan biasanya tentang 4 formula ni dah. Okay. Lepas tu bila kamu tengok soalan pengiraan, kamu kena tahu 2 benda. Apa yang kamu nak cari dan apa yang diberi. Okay, apa yang kamu cari dan apa yang diberi, guys. Apa kamu cari, apa diberi. Okay, berasaskan persamaan kimia. Jadi, kamu mesti mahir persamaan kimia dulu, soalan pengiraan baru betul. Jadi, bila kamu tengok soalan ni,
dia bagi info tentang sodium. Dia nak cari sodium fluorida. Dia bagi info tentang ini, dia nak cari ini. Jadi bila kamu tahu, kamu nisbahkan mereka. Ini kamu nisbahkan mereka. Benda kedua, kamu nisbahkan benda depan dia. Sekarang adalah 2 nisbah kepada 2. Betul? Jadi info yang saya ada adalah 0.03 mol natrium. Maka natrium ada 0.3 mol. Okey, korang mesti, bila kamu nak bandingkan mengikut nisbah, kamu mesti tukar dia kepada bilangan mol. Tak kisah jisim ataupun isi padu, mesti tukar kepada bilangan mol baru boleh bandingkan. Jadi kamu tengok nisbah Na dengan NaF adalah 2 kepada 2, maka saya ada 0.03 mol Na. Berapa mol yang NaF saya ada? Nisbah mereka adalah 2 kepada 2, maka ada berapa? Sepatutnya akan sama. Dia. Kalau nisbah dia 2 kepada 2, dia akan sama, iaitu 0.03 mol. Okey, sekarang kita ada bilangan mol. Soalan nak cari jisim. Kita guna mana? Yang mana ada jisim? Ini adalah jisim dia. Betul? Kita nak cari jisim, maka jisim sama dengan bilangan mol darab dengan jisim molar. Berapa mol? 0.03 mol darab dengan jisim molar, iaitu NaF 23 tambah 19. Okey, 23 tambah 19. Alright. Iaitu 1.26 gram. Okey, boleh faham? Okey. Dalam nanti lepas kelas saya akan send satu modul pengiraan. Okey, itu bukan saya buat, yang dihasilkan oleh cikgu lain pada tahun 2018. Tapi modul itu, kalau kamu punya pengiraan tak bagus, kamu kalau boleh habiskan tu, okey, kamu boleh buat. Okey, bilangan mol dengan kemolaran adalah berbeza. Bilangan mol dengan kemolaran adalah berbeza. Jangan samakan bilangan mol dengan kemolaran. Okey, bilangan mol, okey, kemolaran adalah bilangan mol bahagi isi padu. Okey. Sabar dulu. Okey, bilangan mol dengan isi padu. Alright. Bilangan mol bahagi isi padu. Jangan, jadi ini M, ini adalah kemolaran. Jangan salah faham Boleh? The only W. Ada tak persamaan kimia? Kalau dalam soalan-soalan pengiraan, kamu kena buat dulu persamaan kimia baru mahir lah. Okey? Alright. Sekarang lagi saya nak tanya. Okey, jom. Ini, kalau kamu tengok ni, ini ikatan apa guys? Sekejap, saya minum air jap. Ini ikatan apa? Okey, bagus. Yes, kepada pelajar, ikatan covalent, ikatan datif. Okey, salah. Okey, ikatan datif betul. Ikatan covalent salah. Okey. Kamu kena tahu, okey, jadi sekarang saya bagi contoh-contoh yang senang student ada beritahu ikatan hidrogen. Okey, ikatan hidrogen biasanya berlaku antara siapa? Ikatan hidrogen biasanya berlaku antara hidrogen dengan oksigen, hidrogen dengan F, hidrogen dengan N. Okey. Contohnya yang ada OH iaitu H2O, antara H2O dengan H2O. Antara HF
dengan HF. Antara dengan NH3 dengan NH3. Okey, sebab apa? Sebab font ni, salah. Sebab font ni adalah unsur yang apa? Unsur yang sungguh elektronegatif. Okay. Sebab font ni, fluorine, oksigen dengan nitrogen adalah unsur yang sungguh elektronegatif dan juga kecil. Mereka, kerana mereka dekat mereka dekat color berapa? Biasa, kalau saya tak silap, mereka dekat color 2. Okay. Mereka kecil dan sungguh elektronegatif. Dan mereka akan menyebabkan molekul mereka menjadi bahan yang berpolar. Okey. Jadi bila kamu tengok ikatan datif dalam pelajaran korang, okey, ikatan datif hanya ada 2 contoh. Iaitu NH3 bergabung dengan H+. Jadi NH4+, iaitu amonium. Ini kita panggil amonium. Ini kita panggil ammonia. Okey. Kenapa ikatan datif ini special? Kerana bila dia membentuk ikatan datif, kedua-dua elektron tersebut daripada atom yang sama. Okey, nampak tak? Ini kedua-dua elektron ini datang daripada nitrogen. Tapi kamu kena tahu, kalau ikatan covalent, tadi saya nampak ada student jawab ikatan covalent kan? Ikatan covalent mesti satu orang mengeluarkan satu elektron, seorang lagi keluarkan elektron yang lain. Tapi untuk ni, kedua-dua elektron daripada orang yang sama, kita panggil ikatan datif. Boleh tak bagi saya satu lagi contoh ikatan datif? Satu lagi contoh ikatan datif adalah itu panggil ion hydroxonium. Okey, iaitu H3O+. Apa berlaku dekat sini? Oksigen, air bergabung dengan H+. Okey, dia membentuk ikatan datif dengan H+. Okey, di mana kamu tahu kan, dalam H+, okey, dalam hidrogen hanya ada satu elektron. Bila dia mendemik elektron tersebut, dia dah tak ada elektron dalam badan dia. Okey, sebab tu dia boleh menerima pasangan elektron daripada oksigen ataupun nitrogen. Alright. Jadi ini kamu kena tahu susunan elektron bagi nitrogen atom nitrogen. Jadi kita kena tulis yang asal iaitu 2.5, betul? 2.5. Alright, 2.5. Lepas tu kita tengok lagi soalan seterusnya. Apakah ikatan ini? Okey, ikatan ini kita panggil ikatan datif. Sabar dulu guys, sabar dulu. Atas ni ada soalan nak ditanya. Ada sesiapa nak tanya soalan? Tak ada. Semua diam je. Takut saya. Tak ada. Okey, usaha sikit . Kepada pelajar-pelajar form 4, saya tahu sini mungkin ada banyak pelajar form 4. Adakah korang tengah honeymoon year, masa form 4? Kalau korang honeymoon year masa form 4, sebab dalam cuti ni, sila usaha kepada student-student yang honeymoon year masa form 4, korang kena usaha sikit, please don't. Please don't apa. Jangan honeymoon masa form 4
Okay, banyak student yang suka honeymoon masa form 4, nanti form 5 tak boleh catch up. Alright. Macam mana kira susunan elektron? Okay. Ini adalah daripada nitrogen. Tapi kita kena tahu dalam nitrogen dia ada dua color. Dia dalam color dua. Okay. Boleh, kalau kamu tak ingat, boleh rujuk jadual berkala masa exam. Boleh? Watermelon. Kalau tak ingat, rujuk jadual berkala masa exam. Sub apa? Sub. Maksudnya sub apa? Subjek kimia. Okey, jom. Beritahu saya yang adakah mereka unsur logam ataupun bukan logam? Yang mana logam, yang mana bukan logam? Kepada pelajar yang tadi join daripada permulaan, yang mana logam, yang mana bukan logam, guys? X dengan Y. Cikgu tak ajar maths. Tak. Saya ajar M-Math, kimia dengan physics. Bukan logam. X logam. Ya, betul. 2.8.1 2 1, 2, 3, 4 6 kan? Ini bukan logam. Okey, ini logam. Alright. Macam mana tahu? Okey, tak belajar. Okey, tak apa melatih. Tak apa. Alright, macam mana tahu? Okey. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13 adalah unsur logam. Kumpulan 15, kumpulan 16, kumpulan 17 unsur bukan logam. Okey? Miome. Okey, miome. Okey? Jadi logam dengan bukan logam, bila mereka bertindak balas, mereka akan jadi ion ke molekul, dia akan jadi ion. Okey, logam bergabung dengan bukan logam, dia akan jadi ion. Okey? Alright. Jadi dekat sini kamu kena tahu yang unsur Y ni adakah dia duiatom ataupun monoatom? Biasanya dia kena wujud sebagai duiatom. Y kuasa 2, ini adalah X kan. Bila dia membentuk, kita tahu ini nak jadi ion, dia perlu buang satu elektron. Jadi dia buang satu elektron, dia jadi X+. Yang ni Y ni dia ada 6. Okey, dia ada 6 elektron. Jadi dia perlu menerima berapa elektron lagi? Dia perlu menerima 2 elektron lagi. Kan? Jadi kamu kena tahu X+ bergabung dengan Y squared, Y2 negatif, dia perlukan 2X kumpulan 16. Okey, kumpulan 16 duiatom. Okey. Okey. Dia akan jadi macam ni. Jadi kita tulis dekat sini, macam mana nak balance? Sini balance, sini jadi 4. Okey, boleh? Kumpulan 14 ini logam ataupun gas. Bukan logam dengan gas, logam dengan bukan logam. Ia bergantung Okey. Kumpulan 14 ada yang separa logam. Ke nak tahu X ke logam ataupun tidak? Maaf bertanya. Okey. Kamu tengok dekat sini. Kamu kena tahu dia kumpulan mana melalui susunan elektron. Kalau kamu tengok yang last dia adalah 1, 2.8.1. 1 ni adalah elektron valence. Kalau elektron valence dia 1, 2, 3, okey, elektron valence dia 1, 2, 3, dia adalah logam. 6 kalau dia punya elektron valence 5, 6, 7 dia bukan logam. Boleh? Omeh. 14 biasanya bukan logam lah, tapi ada yang separa logam. Okey, boleh? Indiren.
Ada yang sepala rogam. Okey, ya. Jadi kamu kena rujuk balik. Sempat tak cover topik dalam 2 minggu? Okey. Topik 1 hingga 7. Kalau kamu, okey, kepada student, kalau kamu nak tengok balik bab 6, okey, saya ada ajar bab 6 dengan teliti sebelum ni. Okey, untuk kamu boleh pergi ke grup tally saya, bab 2 hingga bab 4 saya dah ajar. Okey, bab 1 hingga bab 4 dah ajar. Bab 6 dah ada video yang teliti part 1 hingga part 3 dalam YouTube saya. Okey, dalam YouTube saya. Sini pun ada dalam YouTube, boleh rujuk balik. Okey, kedua-dua boleh rujuk balik dekat YouTube. Okey, dan hari ni kita ajar bab 5. Okey, bab kalau nak esok saya boleh ajar bab 7. Okey, dan minggu depan saya ajar bab 8 dan saya try tengok bab 6 boleh sempat tak revisi. Jadi kita habiskan kimia form 4 dulu. Alright? Okey, jom. Sama juga, nampak tak? Soalan persamaan kimia biasanya follow dengan soalan pengiraan. Okey, 4x tambah y squared menghasilkan x square y 2. Okey, pergi tengok dekat grup tally saya. Kamu dah join grup tally saya? I dah join grup tally saya. Kalau kamu dah join, kamu boleh tengok balik kelas-kelas sebelum ni. Okey. Okey, jadi sama juga bila kita tengok soalan, kita kena tahu apa yang diberi, apa yang dicari. Jadi dia beri apa? Dah Okey, dah. Okey, kamu boleh rujuk balik. Jadi dia nak cari apa? P. Apa benda P? Okey. Jisim P jika Y digunakan. Okey, jadi dia bagi info pasal Y, dia nak cari compound P. Kalau saya tak silap, compound P adalah ni lah. Jadi kita buat apa? Kita buat nisbah. Macam biasa kita buat nisbah. Okey, kita buat nisbah. Y2 nisbah dengan X square Y. Lepas tu kita tengok nombor depan dia. Kita nisbahkan nombor depan dia. Kan depan dia tak ada nombor, maksudnya 1 nisbah. Ini ada 2, nisbah 2. Jadi sekarang ni, Muhammad buat apa Muhammad? Jadi kalau kita ada 0.0125 mol, berapakah bilangan mol sebatian P? Golak ini damia kan? Ni damia kan? Okey, golak damia. Okey. Jadi kamu tengok nisbah dia, yes, darab 2. Okey, darab 2. 0.025 mol. Jadi dia nak tukar macam tadi kita tengok kamu yok. Okey. Sorry. Yes. Jadi bila kamu ada bilangan mol, kamu nak cari jisim dia, kamu kena darab macam tadilah. Kamu nak cari jisim, kamu kena darab bilangan mol dengan jisim molar. Okey. Lama tak jumpa yok. Okey. Jadi bila exam? Esok exam. Jisim sama dengan bilangan mol darab dengan jisim molar, iaitu X squared Y 2 darab 23 tambah 16. Okey, yok. Bila exam yok? 2 darab 23 tambah 16 darab dengan 0.025. Kita dapat 1.55 gram. Okey, 1.55 gram. Okey. Ada soalan untuk soalan pengiraan? Okey, kalau nanti kan saya lupa share, pasal latihan pengiraan tu, korang ingatkan saya dalam grup tally Saya takut nanti lepas kelas saya pergi makan, saya balik saya lupa. Okey. Jom kita tengok soalan ni. Satu tindak balas yang lain, unsur karbon bertindak balas dengan unsur Y membentuk sebatian Q. Okey, dia nak gabung dengan Y.
Okey, sabar dulu. Okey, tadi ada student tanya, kumpulan 14 dia logam ke bukan logam? Ada soalan yang tak perlu cari bilangan mole ke? Tak. Biasanya soalan pengiraan kamu perlu cari bilangan mole dulu, baru kamu boleh tukar kepada jisim bilangan zarah dengan isi padu. Okey, jadi tukar kepada bilangan mole penting. Okey, untuk soalan pengiraan. Okey, jadi empat formula ni amat penting. Alright. Okey, jadi jom kita tengok yang ni. Okey, sabar dulu. Karbon logam ataupun bukan logam, guys? Karbon logam ataupun bukan logam? Bukan logam Jadi apabila karbon bergabung dengan yang bukan logam, dia akan jadi ikatan covalent. Okey, dia akan jadi ikatan covalent. Alright. Jom kita tengok. Okey, karbon bertindak balas dengan Y membentuk Q, bandingkan Q dengan P. Terangkan keadaan jirim. Bila dia cakap keadaan jirim, kamu nak jawab apa? Bila dia cakap keadaan jirim, kamu kena jawab apa? Tenaga kinetik. Okey. Pepejal cecair ataupun gas. Yes. Yes. Okey. Guys, jom kita tengok. Bukan takat lepur, takat didih. Kamu kena jawab adakah dia pepejal, cecair ataupun gas. Okey. Jom kita tengok soalan ni. Okey, kita tengok soalan ni guys. Okey. Karbon dengan Y. Okey. Alright, karbon dengan Y. Dengan tadi kita ada X2Y. Ini ion. Ini molekul. Okey guys. Ini adalah ciri-ciri yang kamu mesti tahu. Untuk ion, takat lebur, takat didih dia kuat ataupun lemah. Okey. Yang ni kaitan dengan bab sebelum ni pula. Okey, sabar Ambil kertas catat Hari kalau dalam kelas kamu tak catat, saya rasa lepas beberapa hari kamu dah lupa dah. Okey. Ion dengan ion. Okey, tadi kita cakap pasal molekul dengan molekul, ion dengan ion. Okey. Jadi C ini adalah molekul dengan molekul. Daya tarikan antara molekul dengan molekul kita panggil daya tarikan van der Waals. Van der Waals. Okey, van der Waals. Daya tarikan antara ion dengan ion kita panggil daya tarikan elektrostatik. Daya tarikan elektrostatik bandingkan dengan daya tarikan van der Waals, siapa lebih kuat? Siapa lebih kuat? Elektrostatik ataupun van der Waals lebih kuat? Elektrostatik. Okey. Elektrostatik lebih kuat daripada van der Waals. Dia kuat banyak. Okey, dia kuat banyak Dia kuat banyak. Okey, sekarang saya nak tanya soalan kedua. Ini nak korang tahu. Dalam molekul, contohnya C dengan Y2, ini adalah ikatan covalent. Kan? Ini adalah molekul, dalam dia ada ikatan covalent. Ikatan covalent kuat ataupun elektrostatik kuat ataupun van der Waals kuat. Korang rasa adakah ikatan covalent sama kuat dengan van der Waals ataupun tak sama? Ni banyak student tak pernah fikir soalan ni. Jadi student confused. Semua diam. Tak sama Ikatan covalent sama kuat dengan ikatan elektrostatik. Tapi kamu kena tahu ikatan covalent tak affect takat lebur, takat didih. Dia tak affect takat lebur, takat didih. Ikatan covalent dia affect kestabilan molekul tersebut saja. Alright, ikatan covalent sungguh kuat Ikatan covalent sungguh kuat.
Okay, berbanding dengan when you were. Jadi kamu kena tahu dalam kimia kamu kena jelas yang mana bahagian mana. Alright. Jadi jom kita tengok. Okay. Terangkan perbezaan keadaan jirim. Okay, dia tanya kenapa P wujud sebagai pepejal, kenapa Q wujud sebagai gas. Jadi kamu kena terangkan dengan jelas. Okay, dan dia suruh minta perbezaan. Bila dia minta perbezaan, kamu kena mention sebatian P dengan sebatian Q. Kedua-dua kena mention. Tak boleh mention sebahagian je. Okay, kalau kamu mention sebahagian je, maka kamu tak ngam. Okay, tak boleh dapat. Saya terus tunjuk jawapan. Lebih senang korang nak tengok. Okay, ion P ditarik oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Nampak tak? Kamu kena jawab apakah daya tarikan tersebut. Manakala Q ditarikkan, ditarik dengan daya tarikan when diwo yang lemah. Nampak? Dia guna perkataan molekul dengan ion. Kamu tak boleh main-main dengan perkataan dia. Kalau kamu guna perkataan yang tak betul dalam kimia, dia akan bagi salah. Jadi sebab tu dari masa permulaan kelas saya asyik beritahu kena erti bezakan ion dengan molekul. Saya dah send dah. Set pecutan ini ke semua set pecutan form 4 saya dah send dalam group tally iaitu fizik dengan kimia. Nanti bio dengan MX saya akan send dalam minggu ni lah. Form 5 belum siap, korang tunggu dulu. Sabar jangan rush saya. Nanti saya tak nak bagi. Okay. Okay, form 4 saya dah siap tapi saya akan hantar dalam group minggu ni. Form 5 tunggulah minggu depan. Okay. Alright. Jadi apabila daya tarikan antara ion dengan ion ataupun sangat kuat, lebih banyak haba diperlukan untuk mengatasi. Okay, form 5 saya akan hantar minggu depan. Form 4 bio dengan MAT lambat sikit, mungkin dalam minggu ni tapi akan lambat sikit. Okay, dalam minggu ni. Mungkin Rabu ataupun Jumaat lah. Okay. Lebih banyak haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan antara ion berbanding dengan molekul. Awak tahu tak, jawapan ini korang dah pernah jumpa masa bab apa? Jawapan yang kedua ni kamu jumpa dalam form 4 bab 2, betul? Lebih baik, bila kamu terangkan takat lebur, takat didih, kamu gunakan jawapan ni kan. Banyak haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan antara. Tapi kamu kena tahulah, komponen P adalah ion. Kamu mesti guna perkataan yang betul. Q adalah molekul. Okay, kalau kamu salah tulis, terbalikkan ion dengan molekul, cikgu berhak bagi jawab, tak bagi markah kalau kamu terbalik tulis. Alright? Faham? Sebab tu saya asyik beritahu bezakan ion dengan molekul, bezakan ion dengan molekul. Okay? Bukan saya apa tu? Okay, jom kita tengok soalan ni. Soalan ni saya bagi masa sedikit untuk korang buat. Okay, daun ada lagi tak? Daun seleri. Okay, saya bagi 3 minit cuba buat soalan ni. Saya minum air je, dahaga. Okay, erti bezakan siapa gabung dengan siapa akan jadi ion, siapa gabung dengan siapa akan jadi molekul. Alright. Okay. Dahaga. Kalau bab ni masuk esei, korang rasa korang erti buat? Cuba bab ni kan, cuba erti. Kalau bab ni masuk esei, saya akan, kalau saya student lah, saya akan rasa bersyukur. Sebab apa? Bab ni kan, jawapan dia standard. Ada. Awai kamu dah dalam group tally? Awai kamu ada dalam group tally? Kalau kamu ada dalam group tally, belakang ada. Okay.
Belakang ada soalan esei dengan jawapan sekali. Okey. Nanti korang, nanti saya beritahulah. Kalau bab ni keluar, kalau dia keluar esei, biasanya dia fokus dekat bahagian soalan mana. Okey, kamu tandakan. Okey, kamu tandakan. Nanti saya beritahu. Okey, saya rasa je lah tak semestinya keluar. Okey, jadi korang kena. Okey, jom. Jenis darah terdapat dalam unsur W. Jenis darah. Guys, bila dia tanya jenis darah, dia nak kamu jawab apa guys? Jenis darah. Okey, jenis darah. Apa benda? Atom. Yes. Bagus. Bila dia tanya pasal jenis darah, kamu jawab atom, molekul ataupun ion. Jadi W ni dia tak bergabung dengan siapa? Zaim tu lah siapa? Zaim tu siapa? Okey, dia tak bergabung dengan siapa, dia adalah atom. Okey, ion Jack. Tadi soalan yang siapa Inderain tanya. Ion Jack. Maka saya nak tulis yang asal dia atau dia yang berubah. Kamu kena tulis yang dah berubah. Sekarang ni dia adalah 2.8.7. Jadi bila dia jadi ion, dia akan jadi 2.8.8. Boleh? Okey, boleh. Pepeja cecair gas keadaan jirim. Itu adalah keadaan jirim. Okey, WJN itu adalah keadaan jirim. Alright. Boleh? Jadi kita tengok pula, tulis sebatian formula terbentuk apabila X bertindak balas dengan Y. Kita tahu X plus Y2 negatif, bila dia gabung dia jadi X2Y. Okey, kimia. Okey, korang jadi semestinya korang buat banyak sikit latihan kimia sebab kimia adalah satu subjek yang senang skor berbanding subjek lain. Okey, berbanding subjek lain. Soalan esei fizik lebih senang, tapi kimia kebanyakan soalan dia ulang-ulang. Okey, dia dah tak ada pattern lain dah. Keadaan fizik macam mana? Keadaan fizik juga pepeja cecair gas. Boleh? Okey. Namakan daya antara kedua-dua ion. Tadi kita dah jawab. Apakah daya dalam kedua-dua ion? Daya tarikan elektrostatik. Kan? Daya tarikan elektrostatik. Okey. W bertindak balas dengan Jack menghasilkan satu sebatian. Okey, lukiskan. Kalau dia lukiskan unsur elektron, okey guys. Kalau dia minta unsur elektron, dekat tengah dia, saya nak tulis simbol unsur tersebut ataupun saya nak tulis nombor neutron dengan nombor proton. Kalau dia suruh tulis simbol contohnya ni nak tulis W dengan Z lah. Okey. Kalau kamu nak tulis contohnya 10 neutron, 10 proton, yang ni dia kena tulis apa? Soalan dia biasanya dia akan minta apa? Dia minta struktur elektron. Kalau dia minta struktur elektron, dekat tengah kamu jangan tulis simbol dia. Kamu kena tulis dia punya tu lah. Okey, yang ni saya tak lukis sebab jawapan dia sungguh besar. Ini jawapan dia. Jawapan dia dalam kertas ni, ini jawapan dia. Okey, dalam exam, okey, sila bawa jangka lukis lah. Lebih senang nak lukis. Ini saya tak lukis sebab kalau saya guna ni, pen ni lukis, buruk sangat. Okey. Jadi ini adalah, okey, jap. Sekarang saya nak tanya. Ini adalah covalent ataupun molekul ataupun ion. Kalau kamu tengok gambar ni, adakah dia molekul ataupun ion? Dia adalah
molekul. Sebab dia punya petala bertindih. Okey, kalau petala bertindih, mereka berkongsi elektron. Okey. Yes, ini tengoklah. Okey, kalau dia adalah molekul, takat lebur, takat didih dia memang rendah. Okey, takat lebur, takat didih dia memang rendah. Dia tak larut dalam air, dia larut dalam pelarut organik. Okey, dia tak dapat. Okey, kalau dia adalah molekul, dia tak dapat konduksi elektrik dalam apa-apa keadaan. Okey. Sebenarnya asid adalah asid adalah molekul, tapi dia special sebab dia dapat mengayon dalam air. Okey. Okey, jom. Ni balik buat sendiri. Ini balik buat sendiri. Kepada student yang korang okey, belakang ni semua soalan esei. Kenapa bila kita tengok soalan esei ni, biasanya saya suka letak jawapan dekat tepi. Sebab apa? Apa yang saya dapati daripada student saya, kadang-kala bukan korang tak faham. Kadang-kala korang tak tahu nak tulis apa. Okey, semestinya ada student yang dia hebat-hebat tapi dia faham tapi dia tak dapat jawab, tak dapat markah sebab dia tak tahu perlu tulis apa. Jadi bila kamu tengok nota yang bukan nota, latihan yang saya susun ni, okey. Ini kesemua soalan ni daripada trial soalan trial 2024 iaitu tahun ni. Dan saya susun semula mengikut bab dia supaya korang senang nak faham dan rujuk. Okey. Kredit kepada pengubah soalan saya. Okey. Jadi apa yang penting dekat sini, saya harap korang pergi ulang kaji dekat sini. Okey, ni. Okey, benda pertama soalan pembandingan macam ni. Okey, soalan pembandingan. Dalam grup tally SPM link tu dekat bio. Yes, itu dah link dia. Okey, link dekat bio. Alright. Okay, Form 5 belum hantar Form 5 tunggu dulu. Form 4 punya semua bab saya dah hantar. Okay, jadi dekat sini kamu nampak macam ni. Ini penting. Okay, ini penting. Benda kedua, saya rasa penting lah adalah yang ni. Yes. Cara pembentukan ikatan ion dengan ikatan kovalent. Ini kena erti tulis. Kamu kena tahu bila kamu tulis, dia ada step by step. Okay, dia ada step by step Okay, sila follow step dia. Ini adalah standard untuk kamu dapat jawapan. Kadang-kadang bukan kamu tak faham, kamu tak tahu cara nak dapat markah. Okay, jadi kamu kena follow standard dia. Okay, jangan main sendiri tulis Ada student yang dia tulis sendiri, jawapan pelik-pelik tak diterima. Okay, nanti tak dapat markah. Okay, jadi biasanya tak kisahlah dia ion ataupun covalent. Biasanya dia kena mula dengan apa? Mula dengan susunan elektron. Nampak tak? Mula dengan susunan elektron, lepas tu kamu nak beritahu. Okay, dia menyumbang ataupun menerima ataupun dia berkongsi. Okay, ini step dia. Alright. Okay, ini penting saya rasa. Okay. Yang lain okay lagi. Okay. Ini. Mana tadi saya nampak? Yang ni. Soalan ni. Ni kan. Soalan ni lah. Saya rasa korang kena tahulah yang ni. Okay. Sekarang ni saya nak tanya. Ni. Betul lah. Siapa cikgu hantar tak conteng-conteng ni? Nanti saya hantar lah. Okay. Saya hari tu kelas sebelum ni saya pun dah ajar. Okay. Okay. Sekarang kita ada ion. Kita ada molekul. Kita ada 3 benda iaitu logam.
Okey, saya nak tanya, siapa boleh konduksi elektrik? Okey. Kalau yang pernah join kelas sebelum ni, saya pun pernah beritahu dia. Okey, dalam larutan, okey, dalam leboran, lagi satu, dalam pepejal. Larutan, leboran, pepejal. Bila kita cakap ion dalam larutan, bermaksud ion ni dia letak dalam air. Bila dia campur dengan air, kita gelar larutan. Dalam bahasa Inggeris kita panggil solution. Okey, leboran dalam bahasa Inggeris kita ada molten. Apa beza leboran dengan larutan? Okey, leboran adalah makmal. Okey, makmal, bukan makmal lah. Bila kamu ambil benda tu, contohnya kamu ambil garam, okey, garam dekat rumah kamu, kamu panaskan sehingga dia cair. Itu kita panggil leboran. Leboran ialah garam yang dipanaskan sehingga menjadi cecair. Dia tak campur air, dia tak campur air. Kamu panaskan hingga dia jadi cecair, kita panggil leboran. Pepejal adalah pepejal lah, okey, solid, okey. Contohnya garam dekat botol, dalam botol tu, okey. Jadi siapa boleh konduksi elektrik? Molekul tak boleh konduksi elektrik dalam mana-mana keadaan. Ion dapat konduksi elektrik dalam keadaan apa, guys? Ion dapat konduksi elektrik dalam keadaan dahaga. Leboran dan juga larutan. Leboran dan juga larutan. Garam, ion ataupun garam tak boleh konduksi elektrik dalam pepejal. Okey, tak boleh konduksi elektrik dalam pepejal. Okey, logam boleh konduksi elektrik dalam leboran dengan pepejal. Logam tak akan larut dalam air, dia tak akan larut dalam air. Alright? Dan penerangan kamu kena betul. Kenapa ion boleh konduksi elektrik dalam keadaan leboran dengan larutan? Kenapa? Kenapa? Sebab ada mempunyai ion yang bergerak bebas. Molekul salah. Kalau kamu guna perkataan molekul saya. Kerana mempunyai ion yang bergerak bebas. Logam boleh konduksi elektrik sebab dia mempunyai logam boleh konduksi elektrik dalam keadaan leboran ataupun pepejal kerana dia mempunyai dahaganya. Elektron yang bergerak bebas. Okey, dalam bahasa Inggeris kita panggil free moving electron. Yang atas tu free moving ion. Boleh tak saya main jawab je? Boleh tak saya jawab jawapan ni terbalik? Tak boleh Sebab dalam ikatan logam dia tak ada ion. Jadi kamu tak boleh main terbalikkan jawapan dia. Okey, tak boleh. Alright. Ion dia dapat konduksi elektrik sebab dia ada ion yang bergerak bebas. Alright. Dalam keadaan pepejal, ion dia terikat bersama. Jadi walaupun dia ada ion, dia terikat bersama, dia tak boleh konduksi elektrik. Alright. Okey, jadi dekat sini kamu tengok bila dia panaskan, sebenarnya dia nak buat leboran. Okey, jom kita tengok yang mana. Okey, kita tengok soalan ni. Yang mana adalah ion, yang mana adalah molekul? Biasanya kalau kamu tengok nama, yes, konduksi elektrik tu maksudnya dia dapat mengalirkan elektrik. Yes. Okey, yes. Bila kamu tengok nama dia ada dua, okey, ada dua, biasanya dia adalah ion.
Nampak tak nama macam ni? Acetamide, okey, tetrachloromethane, dan metana dan sebagainya. Nama-nama macam ni, okey, metana lah, okey. Nama-nama macam ni biasanya dia adalah molekul. Okey, dia adalah molekul. Jadi kamu dekat sini nampak tak? Okey. Molekul dia dalam apa-apa keadaan dia tak boleh konduksi elektrik. Okey? Alright. Jadi ada apa-apa soalan nak tanya guys? Ada apa-apa soalan nak ditanya? Boleh faham? Yes, konduksi elektrik maksudnya dia dapat mengatasi. Bab ni form 4. Bab form 4. Ni form 4 bab 5 lah. Hai. Tak apa, pas. Okay, nanti boleh tengok balik recording. Alright? Okay. Jadi pembandingan ni penting. Okay, soalan-soalan pembandingan penting. Okay, jom. Tengok soalan datif, ikatan datif. Soalan dia hampir sama lah. Okay, tak apa pas, tak apa. Okay. Jadi kamu tengok jawapan dia akan agak sama. Okay, tengok. Cara dia tulis. Tengok, nampak sama. Tahu tak kenapa saya cakap bab 5? Okay, form 4 bab 5 adalah satu bab yang senang. Kerana pattern soalan dia tak banyak. Soalan dia keluar-keluar hampir sama, Okay, sejujurnya lah. Okay, kalau kamu usaha sedikit, kamu akan boleh jawab. Okay, jadi kamu kena fahamkan konsep dulu. Jadi bab ni akan jadi senang. Okay, kalau tak faham konsep lagi, boleh tanya cikgu ataupun boleh tengok balik ulangan. Alright? Okay, ada sesiapa ada soalan nak ditanya pasal bab form 4 bab 5 ni? Okay, saya ajar dengan agak laju lah. Okay, kamu tengok dekat sini, kamu akan nampak, kenapa tak banyak soalan ikatan logam? Kalau saya tak silap, tahun lepas dah keluar soalan ikatan logam dalam SPM. Jadi kamu tak nampak sangatlah soalan ikatan logam. Alright? Okay, ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada soalan, saya rasa saya dah habis. Okay, dah habis. Okay, kita jumpa lagi esok boleh. Okay, esok saya nak ajar bab 8 lah. Okay, bab-bab yang senang skor dulu. Esok saya ajar bab 8 form 4 kimia. Nanti minggu depan saya ajar bab 7. Okay, nanti Selasa minggu depan saya ajar bab 6 lah. Okay, bab 6 kalau kamu nak saya fokus kimia dulu pas. Okay, fokus kimia. Nak tengok balik recording, pergi dekat group tally. Okay, cari dekat YouTube. Recording semua dekat YouTube. Alright. Latihan semua ni pun dekat group tally. Okay, latihan semua ini pun dekat group tally. Alright, jadi 2 minggu ni saya nak habiskan kimia form 4 dulu, nanti baru saya habiskan physics. Okay. Buat bab 6 tapi soalan amali. Okay, soalan amali bab 6 banyak. Pas. Soalan amali bab 6 banyak. Kamu nak eksperimen apa? Bila amali kamu? Nanti, esok. Bila ujian amali kamu? Tak tahu. Okay, eksperimen tentang ujian cation. Hari Rabu amali kimia. Okay. Kamu nak apa? Dah habis amali. Okay, ujian cation, tentang ujian cation. Okay, amali. Good luck. Okay, saya tengok dulu saya ada tak soalan ujian amali kimia pasal ujian cation. Kalau ada saya send dekat kamu. Okay, pas. Right, dah dapat markah. Dapat berapa? Bestnya dah amali. Okay. Saya cari dulu kalau ada saya set. Alright. Okay. Good luck Jadi kita jumpa lagi.
amali. Okey, jadi biasanya kalau kadar tindak balas. Okey. Untuk amali dekat SPM korang tak payah risaulah. Biasanya beberapa hari sebelum amali SPM, kamu akan nampak hintsnya dalam TikTok ke mana-mana sosial media lah. Okey? Kamu akan nampak hintsnya. Okey, biasanya tiap-tiap tahun akan berlaku perkara ni lah. Okey, jadi amali jangan risau sangat. Okey, sebab biasanya cikgu kamu dah tahu keluar topik apa untuk eksperimen. Biasanya daripada pengalaman tahun-tahun lepas ni, cikgu akan tahu soalan amali, eksperimen amali. Okey, apa? Biasanya lah. Boleh faham tak? Saya tak nak cakap jelas sangat lah. Okey, boleh? Tati boleh faham Tati? Alright. Okey, tapi amali exam biasanya susah sikit nak tahulah. Alright. Okey, jadi itu saja untuk hari ni. Okey, kita tengok lagi, kita jumpa lagi esok. Alright, esok bab 8 bab 8 yang senang dulu. Okey. Kalau ada masa saya akan send. Alright, habis awal. Saya nak pergi makan, lapar. Okey, bye-bye. Bye-bye semua. Okey, good luck kepada siapa-siapa yang exam. Right? Tap screen. Okey, apa ni? Tap screen. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Bye-bye. Okay. Okay. Tiba-tiba saya tengok, dah nak sampai 10,000. Tekan sampai 10,000 boleh? Tak ada. Tak ada. Okeylah. Tekan. Gurau je. Tapi sajalah. Nak tengok je. Okey. Apa akan berlaku bila banyak orang tekan like? Sabar jap. Okey. Okey, tak apa, dah cukup lah. Dah sampai lah. Okey. Terima kasih guys. Okey, good luck kepada semua. Harap korang pergi ulang kaji. Okey. Pergi masuk grup, ambil latihan ni. Okey. Kita jumpa lagi esok. Alright. Terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih. Thank you. Bye-bye.